tadi ada yang bertanya tentang diri saya lah. Jadi saya sedikit ta'aruf. Saya, nama penuh saya Fazlur Rahimi bin Ma'ruf, dan saya berasal daripada Ampang, Selangor. Lahir kat Ustaz Besar Kuala Lumpur. Orang kata budak KL lah. Dan saya sekarang ni duduk tinggal di Crocodile River, di bandar Sungai Buaya, Rawang. Saya beli rumah di sini bermula tahun 2012. Alhamdulillah. Dan saya menjadi penceramah daripada tahun 1998 sampailah pada saat ini. Maknanya lebih daripada 20 tahun lah saya jadi penceramah, memberi kuliah. Dan pada awalnya saya banyak memberi kuliah di belah-belah Ampang lah, tempat asal saya. Di belah Ampang, di belah bandar. Dan kemudian pada tahun 2012 saya pindah di Sungai Buaya ini. Dan saya fokuskan pula kepada kampung-kampung. Alhamdulillah, selama 10 tahun saya di Sungai Buaya, di Hulu Selangor lah. Saya dapat masuk di banyak kawasan kampung. Di antaranya Felda-Felda lah. Felda Suarto, Felda Gedangsa, Felda Sungai Tengi Selatan, Felda Sungai Tengi, Kampung Selisik, Kampung Gesir, Hulu Yam, Kuala Kubur Baru, Batang Kali. Banyaklah saya masuk, Alhamdulillah. Dan saya juga mengajar beberapa tempat yang lain, macam Kuliah Zohor di Kuala Lumpur, di pejabat-pejabat. Dan juga saya ada mengajar juga di Tafiz. Pada macam hari ni lah, hari ni saya pukul 11 tadi saya mengajar kitab setiap minggu, hari Selasa, di Tafiz Sungai Tengi, Felda Sungai Tengi. Dan setiap hari Khamis saya mengajar di Pondok Raudatul Arifin di Kalompang, setiap minggu hari Khamis. Jadi muslimin dan muslimat, dan ini sebenarnya pada hari ni pun ni kuliah saya yang ketiga ni. Tadi pukul 11 saya mengajar kuliah di Tafiz Sungai Tengi, mengajar kitab fiqah. Dan pukul 1 tengah hari tadi ada Kuliah Zohor Surau Arab Malaysian, Ambeng, Kuala Lumpur, secara online lah, cara Facebook online. Dan lepas habis tu saya solat, terus saya sambung sini pula kuliah online dengan Gema Yasin Nur Iman ni, Alhamdulillah. Jadi insyaAllah dan malam ni lagi satu kuliah lah. Jadi itulah orang kata rutin harian saya, menyampaikan kuliah setiap hari, lebih daripada 20 tahun dah, Alhamdulillah. Jadi muslimin dan muslimat, insyaAllah kuliah kita ni kita akan buat sebanyak 2 kali sebulan, dari Selasa minggu yang kedua dan minggu yang keempat. Dan kita akan mempelajari berkaitan dengan ilmu tafsir Al-Quran. Ilmu tafsir. Jadi kenapa saya memilih ilmu tafsir Al-Quran? Kerana ilmu tafsir Al-Quran ni kita nak faham Al-Quran. Nak faham Al-Quran. Sebab hari ni kita baca Al-Quran, kita khawatir, kita bimbang. Takut-takut kita baca tapi tak faham Al-Quran. Jadi kan itu kita nak mempelajari ilmu tafsir Al-Quran supaya kita boleh memahami Al-Quran yang kita baca, yang kita hafal, dan lagi senang kita hayati, dan lagi baik terus kita amalkan. Jadi muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah, sabda Nabi SAW, man aradal ilm falyusiril Quran. Barang siapa nak ilmu, kata Nabi, maka kajilah Al-Quran itu. Kita nak ilmu, kata Nabi, maka kajilah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini ada ilmu yang tidak berkesudahan. Kita kajilah, kita dalamilah, ilmu Al-Quran tidak akan habis. Seorang ulama Quran yang terkemuka di dunia, yang dianggap sebagai Imam Al-Mufassir, Imam Ahli Tafsir, itulah almarhum Profesor Dr. Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah. Dia seorang ulama yang hebat dalam mentafsirkan Al-Quran. Dia menyatakan, setiap kali aku membaca Al-Quran, pastilah aku akan ketemu akan ilmu-ilmu yang baru. Setiap kali. Bila aku baca Quran, aku akan dapat ilmu. Walaupun aku baca ayat yang sama, berulang kali baca,
maka akan ketemu ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu yang baru. Ini nak menyatakan pada kita, muslimin dan muslimat, bagaimana Al-Quran itu merupakan yang termaktub dalamnya ilmu yang tidak berkesudahan. Bahkan muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah, bila kita perhatikan Quran ni, ada ulama kata sebanyak 500 ayat dalam Quran ni ialah ayat hukum. Mana ayat hukum terkandung dalam Quran sebanyak 500 ayat. Kita baca ayat hukum, antaranya hukum pasal ibadat puasa, hukum pasal hukum qisas, hukum hudud, dan hukum wasiat, hukum darahid, macam-macam lah. Ada 500 ayat hukum di dalam Al-Quran. Dan kemudian muslimin dan muslimat ada sebanyak lebih kurang 750 ayat yang dipanggil ayat kauniyah. Ayat kauniyah ni ayat apa? Ayat kauniyah ialah ayat tentang kehebatan Allah, kebesaran Allah. Dan ada juga ulama kata ayat kauniyah ni ayat sains. Tu ayat sains. Mana kalau kita nak baca pasal ilmu sains, kita nak baca pasal ciptaan Allah yang hebat ni, kita cari ayat-ayat kauniyah. Sebanyak 750 ayat di dalam Al-Quran. Ni muslimin dan muslimat, insya-Allah lah kita baca kan. Macam kalau kita baca dalam surah An-Nur, ada ayat pasal lautan yang dalam, tentang sifat lautan yang dalam. Dan ada dalam kitab Syekh Ali As-Sabuni, dia menjelaskan ada orang oceanografi, pakar ocean, pakar lautan, bila saja dibaca ayat ni dia masuk Islam. Pasal apa? Ayat ni hebat menjelaskan pasal macam mana sifat lautan yang dalam itu. Ni ceritanya panjang lah. Jadi muslimin dan muslimat itu salah satu contoh nak menyatakan pasal ayat kauniyah. Bahkan muslimin dan muslimat pada waktu yang sama, dalam Al-Quran itu sebanyak 60% dalam Al-Quran ialah ayat tentang sejarah. Tu dia. Ayat tentang sejarah, ayat tentang kisah-kisah manusia yang terdahulu, ayat tentang kisah-kisah tamadun-tamadun yang terdahulu. 60%. Maknanya muslimin dan muslimat dan Quran ini cukup banyak ayat tentang sejarah. Lebih daripada separuh. Pasal apa? Sabda Nabi SAW. Ala innaha satakunal fitnah. Qala mal mahraju minha ya Rasulullah. Qala kitabullah. Fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum. Ila akhir hadis. Atau kama qala Rasulullah SAW. Nabi menyatakan berjaga-jagalah, berhati-hati. Akan sampai kepada kamu akhir zaman ni fitnah. Fitnah ni maknanya apa? Kerosakan, kehancuran, kebatilan, kesyirikan dan sebagainya. Bila Nabi kata macam tu, sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, macam mana cara kita nak selamat daripada fitnah itu? Maka jawab Nabi SAW, kitabullah, baca Quran balik, rujuk Quran, kata Nabi. Pasal apa? Fihi naba'u ma qablakum. Pasal dalam Quran itu ada cerita, ada sejarah manusia-manusia yang terdahulu sebelum kamu. Tu dia. Maknanya muslimin dan muslimat, banyak sejarah dalam Quran ni pasal nak jadi pedoman pada kita ni. Untuk kita hidup pada hari ni di akhir zaman, sebab hari ni banyak fitnah. Banyak fitnah, banyak kerosakan, banyak kebatilan, banyak benda-benda yang tak baik yang boleh merosakkan kita ni. Jadi kita nak selamat daripada fitnah-fitnah ini, Nabi pesan baca Quran. Pasal dalam Quran itu ada cerita sejarah orang-orang yang terdahulu daripada kita. Mana cerita-cerita dulu ni, dalam Quran cerita-cerita yang betul. Wajib yakin, wajib imani. Dan pada waktu yang sama ambil iktibar, ambil pengajaran apa yang termaktub dalam kisah-kisah yang terdahulu itu. Jadi muslimin dan muslimah itu di antaralah isi kandungan Al-Quran itu. Pokoknya Al-Quran ini ialah wahyu Allah, kalam Allah dan mukjizat terbesar Nabi SAW. Jadi pasal itu kita sebagai hamba Allah tak cukup sekadar kita nak baca saja, tak cukup. Tapi kita nak baca dan faham. Bila kita faham, akan masuk pada hati kita. Kita akan hayati.
Dan bila kita faham, kita akan berusaha mengamalkan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Oleh kerana itulah kita hari ini kita memilih pengajian tafsir Al-Quran. Kadang-kadang dia tanya apa beza tadabbur dengan tafsir ni. Tadabbur lebih ringan, tafsir lebih terperinci. Itu. Tadabbur ni kalau kita baca Quran sebanyak 4 ayat, 4 kali Allah ulang perkataan tadabbur. Adapun tafsir 1 kali je Allah sebut. Jadi ulama tafsir kata mana tadabbur ni benda yang ringan. Adapun tafsir benda yang lebih detail. Jadi maknanya kita dah lebih kurang je lah. Mana tadabbur ni kita tadabbur ayat itu. Dan kita bertadabbur. Tapi kita tafsir ni kita nak mendalami lagi. Nak mendalami, nak mempelajari, nak memahami seluruhnya. Tu. Macam para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Para sahabat Nabi, Nabi kata kami setiap hari duk mengaji dengan Nabi 5 ayat Quran. 5 ayat ni tiap hari kami duk mengaji, kami cuba hafal, kami cuba dalami, kami memahami dan kami amalkan. Kalau besok di 5 ayat ni kami tak berjaya amal lagi, tak faham lagi, besok kami minta Nabi ulang lagi ayat yang sama. Sampai kami berjaya. Ini sahabat-sahabat Nabi. Ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi pasal itu kita hari nak mengaji tafsir Quran. Tapi ingat, muslimin dan muslimat, kita mengaji kitab tafsir Al-Quran. Bukan kita mentafsirkan Quran, tidak. Sebab kita tak ada kelayakan. Saya bukan ahli tafsir. Ahli tafsir ni bukan sebarangan. Ahli tafsir ni ada syarat-syarat yang banyak. Kena pakar bahasa Arab. Kita ni tak reti Arab. Cakap anak entah retilah. Lebih pada itu tak reti. Tapi nak kata orang ahli tafsir ni dia kena pakar bahasa Arab. Kemudiannya kena pakar ulum Quran. Ilmu-ilmu Quran. Kena pakar ulum al-hadis. Ilmu-ilmu hadis. Kena pakar sirah Nabi. Kena pakar usul fiqh. Kena pakar macam-macam ilmu yang lain. Tu. Bila pakar semua ilmu tu, barulah layak dipanggil ahli tafsir. Adapun kita hari ni bukan kita mentafsirkan, kita membaca dan menghuraikan kitab tafsir yang telah ulama tafsirkan. Tu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Hari ni ulama dah banyak tafsir kan. Kita baca kitab mereka lah. Kita belajar kitab mereka. Mari kita menghuraikan tafsiran ulama tersebut. Itu setakat tu kita boleh. Muslimin dan muslimat. Baik, jadi maknanya hari ni macam kita sebut tadi, hari ni kita memilih tafsir surah Al-Kahfi. Kenapa kita pilih surah Al-Kahfi? Kerana surah Al-Kahfi ni kita baca selalu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, surah Al-Kahfi ni kita baca selalu. Bila kita baca selalu, kita nak faham lah yang kita baca ni. Apa yang terkandung dalam surah Kahfi ni sebenarnya. Baru kita rasa kehebatan tu. Mari kita cuba nak mengaji tafsir surah-surah yang kita biasa baca lah. Mungkin habis Al-Kahfi ni, kita ambil surah Yasin pula. Lepas tu surah Al-Waqi'ah pula. Lepas tu surah-surah apa, juzuk 30 pula. Macam tu lah. Kita nak baca tafsir-tafsir surah-surah yang kita sering baca. Jadi kita pilih hari ni tafsir surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ni kita baca selalu. Lebih lagi muslimin dan muslimat kita baca pada hari Jumaat. Terbiasalah kita baca hari Jumaat kan. Sebab sabda Nabi SAW, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah adha'a lahu min nur ma bainal jumu'ataini. Kata Nabi SAW, sesiapa yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka jadilah baginya cahaya antara 2 Jumaat. Hadis riwayat Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi dan Imam Ad-Darimi. Tu dia. Jadi muslimin dan muslimat, Nabi jelaskan pada hadis ni, dibaca surah Al-Kahfi ni pada hari Jumaat, maka Allah jadikan bagi kita cahaya antara 2 Jumaat. Mana sepanjang minggu tu dapat cahaya. Cahaya sini maknanya apa? Hidayah Allah. Tu. Cahaya sini maknanya hidayah Allah. Maknanya sepanjang Jumaat sampai Jumaat akan datang, satu minggu itu kita mendapat cahaya, hidayah, bimbingan, panduan daripada Allah Ta'ala. Ini tuan-tuan.
muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan begitulah juga dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man qara'a 10 ayatin min akhiril kahfi, usima min fitnatid dajjal." Nabi jelaskan, barang siapa yang membaca 10 ayat permulaan daripada surah Al-Kahfi, maka terhindar daripada fitnah Dajjal. Hadis riwayat Imam Ahmad. 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Kita baca, insya-Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhindar daripada fitnah Dajjal. Selamat kita. Muslimin dan muslimat. Sebab hari ni kita duk dengar kan banyak orang kata pasal Dajjal lah, pasal akhir zaman, nak kiamat, nak muncul Dajjal. Jadi Dajjal ni akan muncul lah. Bila tu wallahu alam, kita pun tak tahu. Tapi nak sebagai persediaan kita, antaranya kita bacalah surah Al-Kahfi. Boleh baca tiap hari, 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Baca tiap hari, insya-Allah. Kata Nabi tadi, kita akan selamat daripada fitnah Dajjal. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Baik, kita sebut tadi tentang surah Al-Kahfi ini. Baik, kita sebut cara, orang kata apa, mukadimah lah dulu tentang surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini, muslimin dan muslimat, ialah surah Makkiyah. Salah satu daripada surah Makkiyah. Surah Makkiyah mana apa? Surah yang turun di Mekah sebelum daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud dia. Surah yang turun di Mekah sebelum daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila saja surah Makkiyah, kebiasaannya surah Makkiyah ni banyak menyentuh pasal akidah. Tentang akidah, tentang keimanan dan sebagainya. Jadi surah Al-Kahfi ni ada banyak menyentuh tentang akidah. Dan termasuk ada sejarah dalam surah Al-Kahfi ini. Baik. Dan surah Al-Kahfi ini, muslimin dan muslimat, salah satu surah yang dimulakan oleh Allah dengan kalimah Alhamdulillah. Kita kena ingat muslimin dan muslimat, dalam Quran ada 5 surah. Ada 5 surah yang Allah mulakan dengan kalimah Alhamdulillah. 5 surah. Apa kalimah surah itu? Yang pertama sekali, surah, tak lain tak bukan, Al-Fatihah. Surah yang pertama yang Allah mulakan dengan Alhamdulillah ialah surah Al-Fatihah. Yang kedua, surah Fatir. Yang ketiga, surah Saba. Yang keempat, surah Al-An'am. Dan yang kelima, surah Al-Kahfi. 5 surah Allah mulakan dengan kalimah Alhamdulillah. Itu. Jadi termasuk salah satu tadi, surah Al-Kahfi. Dimulakan kalimah Alhamdulillah yang bermaksud memuji Allah. Dan memuji Allah dan mempersucikan Allah. Dan nak menjelaskan tentang pengakuan kita terhadap kehebatan Allah, kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah lah yang layak dipuji. Dipujilah pada zat Allah, sifat Allah, af'alnya dan sebagainya. Jadi kan itu dimulakan dengan kalimah Alhamdulillah. Dan muslimin dan muslimat, kenapa dipanggil surah Al-Kahfi? Kerana dalamnya ada kisah Ashabul Kahfi. Ada kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi tentang satu kisah yang hebat, sejarah yang benar, yang berlaku satu ketika dahulu. Itu. Ada yang kata kisah ni berlaku di belah Yaman. Ada yang kata kisah ni berlaku di belah-belah Rom sana. Tu dia. Muslimin dan muslimat. Jadi bila saya duk baca-bacalah, kita duk baca banyak. Jangan kita buat kajian sikit-sikit lah. Kajian antara kita lah. Duk baca-baca, saya lebih yakin kisah ni berlaku di Rom. Di Rom. Pasal apa? Sebab nama-nama mereka ni nama-nama macam nama-nama orang Rom lah. Begitulah. Yang kita baca nanti kita akan masuk tentang raja yang ada pada zaman mereka, yang disebut nama Raja Daqyanus.
Ada kata, ada setengah pengkaji kata bukan Raja Lianus tapi Raja Tyrannus. Ataupun Raja Tarjan. Tu nama tu. Nama Ashabul Kahfi pun ada nama apa namanya? Tamliha kan. Ada 7 orang kan. Nama macam-macam tu lah namanya. Jadi muslimin dan muslimat, bila kita tengok nama-nama tu kita dapati yang mana dia memang nama belah-belah sana lah. Tu. Dan ada juga pengkaji menyatakan mereka ada jumpa satu bangunan yang besar di belah-belah Rom sana yang mana mereka percayai bangunan itu berlaku di zaman Ashabul Kahfi. Dan pada saat itu pemerintahan Raja Tyrannus yang kita sebut tadi. Dan dalamnya penuh dengan patung berhala. Penuh. Lebih kurang ada 1000 kot patung berhala dalam bangunan tersebut. Jadi mereka buat kajian, ahli sejarah duk kaji, mereka menyatakan sejarah bangunan ini sama dengan sama waktu dengan zaman kisah Ashabul Kahfi. Ini dia. Jadi kerana itu lebih cenderunglah kepada ia berlaku di Rom. Kisah ni berlaku di Rom. Muslimin dan muslimat. Jadi pasal itulah dan mungkinlah mereka dok berjalan, dok selamatkan diri, maka mereka sampai ke Jordan. Jordan dengan Rom ni kira tak jauh sangat kan? Jadi sebab itu orang kata ashab Gua Al-Kahfi itu berada di Jordan. Muslimin dan muslimat mungkin ada yang nak sampai kan di sana kan. Di Jordan adanya orang kata apa? Gua ataupun Bukit Al-Kahfi. Situ ada masjid namanya Masjid Al-Kahfi. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kisah tentang 7 orang pemuda yang beriman pada Allah. Yang mana mereka ni 7 orang pemuda yang sebenarnya bukan pemuda yang sebarangan. Sebenarnya mereka ni pemuda golongan bangsawan dekat negara itu. Kira mereka ni pegawai kerajaan yang tinggi. Ni 7 orang pemuda ni. Ni hebat ni mereka ni sebenarnya. Pada asalnya memang negeri itu beriman pada Allah. Tapi bila naik Raja Dyanus ni jadi jahat. Dyanus ni disyirik pada Allah. Dan diarahkan rakyatnya syirik macam dia. Maka menyebabkan pemuda-pemuda ni mereka lepaskan habis jawatan mereka. Pasal apa? Pasal mereka nak selamatkan iman. Nak selamatkan akidah, maka mereka melarikan diri. Mana mereka sanggup korbankan kekayaan mereka, pangkat mereka, harta mereka, nama mereka, pengaruh mereka semata-mata nak selamatkan iman. Itu nak kata mulianya mereka ini. Dan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, akhirnya mereka bersembunyi dalam satu gua yang dipanggil dekat gua Bukit Al-Kahfi. Dan bila mereka sembunyi dekat situ, maka mereka ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Tu. Ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Lamalah ini semuanya tanda-tanda kekuasaan Allah. Ingat kita sebut tadi, kisah yang termaktub dalam surah Al-Kahfi ni kisah yang benar, wajib imani, wajib yakini. Walaupun dengar ni macam pelik lah, tidur 300 lebih tahun ni, biar betul sungguh. Macam pelik, tapi tak pelik pasal kisah ni termaktub di dalam Al-Quran. Wajib percaya, wajib yakini. Nak menunjukkan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Ni dia. Muslimin dan muslimat. Nanti kita akan masuklah kisah ni. Kisah tentang Ashabul Kahfi yang dilindungi oleh Allah, ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun dalam gua tersebut. Dan kemudiannya muslimin dan muslimat pada waktu yang sama selain daripada itu. Dan surah Al-Kahfi ni juga ada ayat-ayat tentang adab lah, adab kita bila kita bersama dengan orang-orang yang taat pada Allah. Tu. Sebab berlaku di zaman Nabi SAW. Ini ada beberapa riwayat. Salah satu riwayatnya cerita, ada beberapa orang sahabat ni, mereka baru masuk Islam. Dan mereka ni terdiri daripada orang-orang yang kaya. Bila saja satu hari mereka bertemu dengan Nabi SAW di satu tempat,
mereka dapati sekeliling Nabi, kat tepi-tepi Nabi ni, terdiri daripada sahabat-sahabat Nabi yang miskin-miskin, yang fakir miskin, yang baju pun baju dah lusuh, kunanya mereka ni buat kerja berat, berpeluh badan, maka mereka ni miskin lah, miskin. Jadi sahabat-sahabat yang baru datang, yang kaya ni, yang baru masuk Islam ni, dia tengok macam tu, mereka rasa macam tak syok tak syok. Jadi mereka pun cadang ke Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kami cadangkan beginilah. Cuba Rasulullah buat majlis asing-asing. Asing-asing macam mana? Maksudnya kata mereka, hari ni Rasulullah buat majlis dengan sahabat-sahabat yang miskin tu. Besok Rasulullah buat majlis dengan kami pula yang kaya-kaya ni. Tu dia. Maknanya mereka tak nak campur lah pasal yang ramai dekat tepi Nabi tu miskin-miskin. Mereka cadang macam tu kepada Nabi SAW. Jadi turun satu ayat. Allah Ta'ala membela sahabat-sahabat Nabi yang miskin tadi. Allah tegurlah sahabat-sahabat yang kaya ni. Jadi Allah Ta'ala beritahu, Allah kata kena sabar. Kita bercampur dengan orang yang ingat Allah ni kena sabar. Jangan kita rasa mereka yang ingat Allah ni, yang bertakwa ni menyusahkan kita, jangan. Kata Allah. Pasal mereka ni mulia di sisi Allah. Tak kira lah mereka miskin ke, mereka fakir ke, mereka kaya ke, mereka sempurna ke, tak sempurna ke. Bila mereka jenis manusia yang bertakwa pada Allah, kita bercampurlah dengan mereka dan bercampurlah dengan sabar. Itu dia. Kena sabarlah muslimin dan muslimat. Ini pesan Allah pada kita. Jangan kita dah tengok orang pandang serong pada orang, pada kawan-kawan kita mentang-mentang dia miskin, kita pandang serong ke dia. Tak boleh Padahal dia ingat Allah ni, orang ingat Allah tu. Orang ingat Allah mulia di sisi Allah. Jadi kita bercampur, berkawan dengan dia dan sabar dengan dia. Ini pesan Allah. Muslimin dan muslimat. Nanti kita baca ni surah Al-Kahfi ini. Baik. Dan kemudiannya juga tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, dan surah Al-Kahfi ini juga ada cerita pasal dua orang manusia. Dua orang manusia, seorang kaya dan seorang miskin. Yang kaya ini amat kaya. Amat kaya. Kira kaya sungguh lah. Kaya sungguh macam mana? Allah kata kayanya orang ni sampai ada 2 kebun anggur yang sangat besar dan lebat maju. Dan pada waktu yang sama ada pula kebun kurma pula di sekeliling kebun anggur tu. Cukup banyak. Kemudian dia banyak pekerja, pengikut cukup banyak, maju sungguh ni. Tambah dengan harta lain pula pun ada. Harta emas, perak. Lepas tu ada ternakan pula. Kambing, lembu, semua ada dia. Kaya sungguh, Masya Allah. Tapi malang kaya, sombong pula, angkuh pula. Akhirnya kufur pula pada Allah. Ni. Jadi kawan yang miskin ni dia bagi nasihat lah. Jangan jadi macam tu. Yang kamu ada ni semua daripada Allah. Ni. Jadi kalau Allah nak tarik balik, anytime Allah tarik balik, Allah boleh. Sungguh akhirnya Allah hantar bencana alam, habis semua. Habis. Sampai dia menyesal lah. Menyesal pasal apa? Rugi besar. Dia menyesal dah banyak pelaburan yang dikeluarkan. Habis macam tu saja. Ini ayat bagi pengajaran pada kita lah. Jangan sombong, jangan angkuh. Baik. Dan kemudiannya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Selain daripada itu juga, dan surah Al-Kahfi ini juga, ada ayat tentang sejarah yang seterusnya, tentang sejarah Nabi Allah Musa dengan Nabi Khidir. Alaihi salam. Alaihi mussalatu wassalam. Tentang bagaimana Nabi Musa berguru ataupun belajar dengan Nabi Khidir alaihi salam, menuntut ilmu dengan Nabi Khidir. Jadi ulama jelaskan, walaupun kalau ikutkan dari segi martabat tu, tinggi lagi Nabi Musa. Tinggi lagi Nabi Musa. Tapi pasal apa Allah suruh Nabi Musa mengaji dengan Nabi Khidir? Pasal nak ajar pada kita beradab dengan guru. Allahu Akbar. Ada orang telefon saya lah. Ada orang telefon saya akan restart balik Restart balik, akan terputus. Baik-baik.
Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo. Dengar, Ustaz, dengar. Dengar, dengar. Dengar tak? Dengar? Dengar. Okey. Okey, okey. Alhamdulillah. Saya risau bila on call saya, bila call ni dia terputus. Terputus, lepas tu kena restart balik telefon. Telefon saya macam tu. Kalau di orang call, internet dia problem terus. Kena restart balik telefon. Dia jangan Ah. buka, Ustaz. Jangan buka Okey, insyaAllah. Okey, baik. Jadi insyaAllah muslimin dan muslimat kembali balik. Jadi maknanya muslimin dan muslimat ada kisah kita sebut tadi macam Nabi Musa berguru dengan Nabi Khidir. Walaupun Nabi Khidir ni bawah kalau ikut dari segi martabat tu bawah Nabi Musa. Tapi Allah arahkan Nabi Musa mengaji dengan Nabi Khidir. Pasal apa? Nak ajar kita sebenarnya. Nak ajar kita supaya kita beradab dengan guru kita. Walaupun kita ni standard kita tinggi. Kita ni seorang yang hebat, seorang yang ternama, seorang yang berpengaruh. Bila kita berguru, maka pastikan kita beradab pada guru kita. Merendah diri dengan guru kita. Itu maksudnya kata ulama. Jadi muslimin dan muslimat, lagi satu yang menariknya tentang kisah Nabi Musa, Nabi Khidir ni. Kan? Kalau kita tengok ayat dia, nanti kita tengok ayat dia pada ayat yang ke-60. Wa idh qala Musa li fatahu. Lepas tu pada ayat yang ke-60, 63. Falamma jawaza qala li fatahu. Apa yang saya nak sampaikan ni? Di sini ada perkataan li fatahu. Li fatahu. 2 kali disebut. Ada setengah-setengah ulama' dia kata Nabi Musa berkata kepada sahabat dia, li fatahu. Li fatahu. Siapa sahabat tu? Siapa? Itu persoalan. Siapakah sahabat itu? Ini masa belum jumpa Nabi Khidir lagi ni. Nabi Musa berkata pada sahabat dia. Dan Allah gunakan perkataan li fatahu. Fatah ni kalau ikut bahasa Arab maknanya apa? Orang muda. Orang muda. Maknanya surah Al-Kahfi ni ada banyak kali ayat tentang orang muda. Tu. Kisah Ashabul Kahfi tadi orang muda. Innahum fityatun amanu. Mereka ni kata Allah orang muda yang beriman. Tu. Orang muda. Sampai kisah Nabi Musa ada lagi ayat tentang orang muda. Ni. Mana orang muda ni kena mendalami lah surah Al-Kahfi ni. Muslimin dan muslimat. Jadi persoalannya siapa orang muda yang ikut Nabi Musa tu? Siapa? Tidak disebut oleh Allah siapa. Allah tak sebut nama siapa. Jadi ulama' pun duk tafsir. Ramai juga ulama' kata yang mengikut Nabi Musa itu nak bertemu dengan Nabi Khidir tu ialah seorang Nabi bernama Nabi Yusha' bin Nun. Nabi Yusha' bin Nun. Bila kita baca satu kitab tafsir yang bertajuk Tafsir Nurul Ihsan, dia menjelaskan kepada kita Nabi Musa ni sebenarnya ada 3 orang anak murid yang paling kanan. Kira 3 pembantu yang paling kanan. Bukan Nabi Harun ya, Nabi Harun tu saudara Nabi Musa. Yang ni 3 orang anak murid yang merupakan pembantu kanan anak murid Nabi Musa. 3 orang. Dan 3 ni pangkat Nabi. Tu. Yang pertama, yang tadi. Nabi Yusha' bin Nun. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Hizqil. Nama dia. Anak murid Nabi Musa yang kedua, nama Nabi Hizqil. Dan yang ketiga, Nabi yang bernama Kalib bin Yufina. Ini 3 nama yang merupakan anak murid kanan Nabi Musa AS.
Jadi yang pertama tadi Nabi Yusha bin Nun. Jadi ulama kata yang ikut Nabi Musa nak jumpa Nabi Khidir itu ialah yang kata pemuda itu ialah Nabi Yusha bin Nun. Ini anak murid kanan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Yusha bin Nun ni hebat ni. Hebat muslimin dan muslimat. Nabi ada sebut pasal dia lah. Nabi Muhammad ada sebut pasal Nabi Yusha bin Nun ni. Sebab dia Nabi Allah yang boleh tahan matahari. Oh, tu hebat tu. Kisahnya muslimin dan muslimat, bila saja dah keluar dari Padang Sinai, kena sesatkan dekat Padang Sinai 40 tahun. Allah bagi bala pada Bani Israel, sesat 40 tahun dekat Padang Sinai. Nabi Musa pun wafat pada masa itu. Nabi Musa wafat, yang ambil alih ni ialah Nabi Yusha bin Nun. Jadi lepas keluar daripada Padang Sinai, mereka nak pergi ke Baitul Maqdis, nak pergi perang. Ni perintah Allah, nak pergi berjihad. Sampai dekat Baitul Maqdis, nak masuk Baitul Maqdis, dia tengok matahari dah start terbenam. Nak malam dah. Nabi Yusha tengok, dia tunjuk kat matahari tu. Dia kata, wahai matahari, kalau kau terbenam, gelap gelita, susah kami nak perang. Jadi sekarang berhenti, jangan terbenam. Dengan izin Allah, matahari tu tergantung, tak terbenam. Tu. Ni Nabi yang menahan matahari. Tu dia. Saya pernah pergi ke Jordan, ziarah makam Nabi Yusha bin Nun. Pergilah kita duduk pergi gunung Gua Ashabul Kahfi pun pergi. Lepas tu ada ziarah sekali makam Nabi Yusha bin Nun di Jordan. Jadi masa duduk ziarah makam Nabi Yusha bin Nun tu, ada seorang syekh Jordan tu duduk hurailah pasal, dia duduk cerita, dia sampai syarahan tentang Nabi Yusha ni. Bila nak sampai syarahan tu, saya tanya dia satu soalan. Saya kata, yang saya kata, Nabi Yusha bin Nun ni, ada orang kata bukan Nabi. Tapi dia seorang lelaki yang soleh. Saya kata gitu. Jadi, Syekh ni kata apa? Syekh ni kata, tidak ada manusia yang boleh menahan matahari, melainkan para Nabi dan Rasul. Tu hujah dia. Mantap lah. Maknanya muslimin dan muslimat, sungguhlah dia seorang Nabi Allah, Nabi Yusha bin Nun. Hebat boleh tahan matahari. Dan dia anak murid Nabi Musa alaihissalam. Yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Kahfi ini. Lifatahu. Sahabat Nabi Musa atau orang muda yang ikut Nabi Musa alaihissalam. Jadi muslimin dan muslimat, bila Nabi Musa dan Nabi Yusha bertemu dengan Nabi Khidir, maka Nabi Khidir kan suruh Nabi Musa ikut. Berlakulah kisah macam-macam. 3 kisah yang kita akan baca nanti. Muslimin dan muslimat. Dan kemudiannya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Selepas daripada itu, termaktub lagi dalam surah Al-Kahfi ini satu lagi sejarah. Sejarah yang hebat. Tu. Mana surah Al-Kahfi ini banyak sejarah. Banyak sejarah. Itu sejarah apa? Sejarah Zulkarnain. Sejarah Zulkarnain. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Zulkarnain. Zulkarnain, raja yang beriman pada Allah. Telah berkata Imam At-Tabari. Satu. Telah berkata Imam Mujahid bin Jabar. 2. Telah berkata Imam Ibn Kathir. 3. Dan beberapa imam ulama tafsir lain menyatakan dalam sejarah dunia ini ada 4 orang manusia yang Allah bagi pada mereka pemerintahan, memerintah satu dunia. Tu. Dan sejarah dunia yang panjang ni, muslimin dan muslimat, ada 4 orang manusia Allah bagi pada mereka pemerintahan, memerintah satu dunia, seluruh dunia. Besarnya kekuasaan mereka. Mereka bukan perintah negeri, mereka bukan perintah satu tempat, tapi seluruh dunia. 4 orang. Muslimin dan muslimat. Baik. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, 4 orang 2 orang taat pada Allah, 2 lagi derhaka pada Allah. 2 yang taat pada Allah, yang pertama
Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nabi Allah Sulaiman raja dan nabi, memerintah dunia. Hebat. Kita baca surah Sabah, ada cerita kehebatan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Itu. Nabi Allah yang hebat, semua makhluk tunduk ke dia. Termasuk angin. Dengar cakap Nabi Sulaiman. Ni, memerintah dunia. Ni confirm lah saleh sebab dia Nabi. Yang pertama. Yang kedua, raja yang kedua iaitu Raja Zulkarnain. Raja Zulkarnain. Raja Zulkarnain memerintah dunia. Dialah raja yang berjaya membina tembok menahan Ya'juj dan Ma'juj. Kita akan baca nanti ayat ni, kisah tentang Zulkarnain dan Ya'juj dan Ma'juj. Hebat. Dua ini taat pada Allah dan memerintah dunia. Dua lagi, mereka memerintah dunia tapi derhaka pada Allah. Derhaka pada Allah. Siapa? Yang pertama, seorang raja bernama An-Numrus bin Kan'an bin Sam bin Nuh. Ini raja memerintah dunia tapi derhaka pada Allah. An-Numrus bin Kan'an bin Sam bin Nuh. Siapa dia ni? Inilah raja Allah sebut dalam Quran. Seorang raja yang hidup di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita panggil Raja Namrud. Raja Namrud memerintah dunia. Dahsyat, tapi akhirnya Allah hancurkan dia. Yang kedua, memerintah dunia tapi jahat, tak beriman, derhaka pada Allah. Seorang raja yang bernama Raja Bukhtanasar. Ulama tafsir kata, Ibnu Katsir kata, Bukhtanasar raja dari kalangan Bani Israel. Dia memerintah dunia. Tapi dia jahat. Apa kejahatan dia? Kejahatan dia membunuh para Nabi dan Rasul. Yang kita baca sejarah Bani Israel bunuh Nabi dan Rasul, berlaku di zaman dia. Yang sampai satu hari, sampai ratusan Nabi dibunuh. Ini Bukhtanasar. Kalau ikut dalam bahasa Latin dipanggil Nekebendizar. Tu. Nekebendizar. Nak sebut gitulah lebih kurang kot. Itu dalam bahasa Latin. Jadi Bukhtanasar ni mengikut pengkaji memerintah dunia. Tapi jahat. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi salah seorang tadi ialah Zulkarnain. Memerintah dunia dan beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan baca nanti. Kita akan baca ayat ni satu persatu dalam surah Al-Kahfi ini. Baik, jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, itu di antaralah secara umum sedikit kandungan tentang surah Al-Kahfi. Jadi insya-Allah bermula bulan depan, setiap minggu kedua dan keempat, hari Selasa, kita akan belajar tafsir, huraian tafsir surah Al-Kahfi. InsyaAllah. Jam berapa? 2 petang Jam 2 petang, Ustaz. 2 petang. InsyaAllah jam 2 petang lah. Macam hari ni lah. Jam 2 petang. Kita akan berkuliah mempelajari ilmu menghuraikan tafsir surah Al-Kahfi. Ingat bukan kita tafsir, kita menghuraikan tafsir yang ulama dah tafsir. Tu kena ingat tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi tadi saya nampak ada soalan tadi. Saya tengok sekejap. Soalan kata, jika boleh bertanya Ustaz, ada sebut Nabi Yusha nak pergi perang. Boleh Ustaz ulang nama peperangan itu? Perang ni setelah mereka keluar daripada Padang Sinai di Mesir. Mereka sesat di Padang Sinai 40 tahun sebab melanggar perintah Allah. Allah suruh perang, mereka tak pergi perang. Akhirnya sesat di Padang Sinai 40 tahun. Dalam masa 40 tahun tu Nabi Musa wafat, Nabi Harun pun wafat. Jadi yang menggantikan pemerintahan Bani Israel ialah Nabi Yusha bin Nun. Bila dah selesai 40 tahun, mereka pun dapat keluar. Bila mereka keluar, mereka nak pergi Baitul Maqdis lah. Pasal Allah suruh mereka perang ke Baitul Maqdis. Melawan kaum Jabarin yang kaum jahat di sana. Jadi mereka pergilah perang di sana, Baitul Maqdis. Dan berjayalah lepas pada tu.
Nama perangnya wallahu alam lah, tapi itu disebut oleh Allah dalam Quran itu. Kisah tentang peperangan yang berlaku di Baitul Maqdis setelah mereka sesat di Padang Sinai selama 40 tahun. Baik. Okey, jadi insyaAllah apa soalan lagi raja? Raja yang taat ialah Nabi Sulaiman dan Zulkarnain. Itu dua orang raja yang taat yang memerintah dunia. Baik, ada soalan muslimin dan muslimat? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. nak tanya, Raja Zulkarnain tu dia wujud zaman Nabi mana, Ustaz? Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Tentang bilakah zaman Raja Zulkarnain itu? Dan diwujud di zaman apa? Diwujud di zaman apa? Ataupun di zaman Nabi apa? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dia sebenarnya para alim ulama dalam bab ini berkhilaf tentang apa, bilakah zaman Raja Zulkarnain itu? Nabi apa? Tidak ada ulama yang memberikan kata pasti yang tepat. Semua ulama berkhilaf di situ. Ada yang kata di zaman selepas zaman Nabi Daud, ada kata selepas zaman Nabi lain dan sebagainya. Itu dia. Tapi maknanya nak sebut di situ, perkara ini tidak ada kata pandangan yang muktamad dari kalangan para alim ulama tafsir. Jadi sebab itu jalan yang terbaik kita serah saja kepada Allah akan apa, di zaman apakah apa nama Zulkarnain ini. Dan keyakinan kita Zulkarnain memang ada pasal dia termaktub di dalam Al-Quran. Wallah. Nak tambah, Ustaz, Ya, tapi sila. tak ada kena mengena dengan cerita dari barat Alexander the Great tu kan? Alexander the Great. Baik muslimin dan muslimat, ada yang kata Iskandar Zulkarnain, Alexander the Great. Ini memanglah dibahas macam-macam, tapi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ditanya saya tak ada kena mengena. Sebab Zulkarnain terang-terang Allah kata hamba Allah yang taat pada Allah. Adapun Alexander the Great itu seorang yang tidak taat pada Allah. Bila kita baca sejarah dia kan, dia seorang yang tidak taat pada Allah. Jadi maknanya di situ pun sudah memadai. Dah cukup menyatakan Alexander dengan Zulkarnain ialah orang yang berbeza, yang tidak sama. Jadi kita pegang di situlah. Kalau ada pandangan lain kata gitu, biar itu pandangan mereka. Tapi bagi kita ambil pandangan yang disebut tadi, disebabkan Allah kata Zulkarnain hamba Allah yang taat, itu kita pegang. Dan Alexander dan sejarah bukan seorang hamba Allah yang taat. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih, Ustaz. Ada soalan lagi ni. Assalamualaikum Ustaz. Adakah mencukupi sekiranya hanya baca 10 awal ayat 10 awal dan 10 akhir Al-Kahfi nak selamat dari fitnah Dajjal? Dia tak cukup sebenarnya. Sebab itu muslimin dan muslimat, kita kena belajar tafsir. Bila belajar tafsir, kita faham apa yang Allah suruh dalam Quran tu. Tu. Bila kita baca surah Al-Kahfi ni, kenapa Allah suruh baca surah Al-Kahfi nak selamat daripada fitnah Dajjal? Kenapa? Sebab dalam ayat dan surah Al-Kahfi ni ada ayat tentang mengesakan Allah. Jangan mensyirikkan Allah. Tu. Ada ayat tentang nak menjaga iman, menjaga akidah. Ada ayat tentang macam mana, ayat tentang apa? Tentang Zulkarnain tadi, sejarah. Ya, kita mencontohi. Dan sebagainya. Jadi bila kita mengaji tafsir, kita akan faham apa sebenarnya Allah suruh dalam Quran itu. Macam contoh muslimin dan muslimat. Orang dok kata pasal ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja ila akhir ayat tu. Kan? Orang kata hafal ayat 1000 dinar ni murah rezeki. Tu. Murah rezeki. Lepas tu orang kata orang dok berniaga pasang ayat 1000 dinar dok gantung kat kedai. Tapi kenapa nak gantung kat kedai? Tanya. Dia kata sebab jadi pelaris. Murah rezeki dia kata. Sebenarnya tuan-tuan muslimin dan muslimat, bila kita faham ayat tu, Allah kata apa? Allah kata barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah Ta'ala akan keluarkannya dari kesusahan
dan Allah akan bagi padanya rezeki yang tak disangka-sangka. Maknanya berdasarkan ayat ini Allah kata syaratnya bertakwa. Bila bertakwa dapat kelebihan tadi. Keluar dari kesusahan dapat rezeki yang tak disangka. Kalau kita sekadar hafal semata tak cukup. Kena hafal, memang kena hafal. Baca kena baca, tapi kena memahami dan mengamalkan. Itulah bila nak kata selamat dari fitnah Dajjal, kita baca surah Al-Kahfi, kemudian kita terus memahami lagi dan kita mengamalkan yang dituntut oleh Allah di dalam Al-Quran ini. Wallahu a'lam. Ada soalan? Baik, kalau tak ada soalan, saya serahlah pada Puan Pengerusi untuk seterusnya. Dipersilakan. Okay, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih pada semua jemaah yang setia hingga selesai majlis ilmu kita. Terima kasih Gemar Yasin Nur Iman. Terima kasih seluruh warga AJK GYNI. Dalam tafsir yang Ustaz baca ni, kita ada dapat ilmu baru juga. Bukan ilmu barulah, ilmu lama jugalah. Kita dah tahu semua. Cumanya eloklah baca keseluruhan surah Kahfi macam Ustaz cakap tadi tu. Okeylah, untuk tu kita jumpa lagi pada jam 5.30, 5.20 untuk kelas tajwid yang dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Abdullah Umar, dan 8 malam dengan Ustaz Kapten Muhammad Naim Ahmad Al-Hafiz. Untuk itu kita mohon Ustaz menutup majlis dengan mohon Ustaz membacakan doa kafarah dengan surah Al-As. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Baik, kita tutup dengan doa dulu. Kita baca tasbih kafarah dan surah Al-As dan dengan doa. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judama min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma barikna fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Walhamdulillahirabbil alamin. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Sanjo. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Salam pada Bukit Metancang ya Ustaz. Banyak ilmu yang diberi. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Terima kasih semua. Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jumpa lagi Ustaz minggu depan. 2 minggu lagi. Nanti kita jumpa Minggu lagi. 5 hari bulan ya Ustaz ya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, next 1 hari bulan ya? Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih semua yang hadir. Wah, Dorini. Saja lah Dorini. saja. Saja. Nurini, N. Nurini dah pension ke? Nurini? Dah. Dah. Comel lah Dorini pakai macam tu. Kamu tak pergi PKU. Pension bila? Dah. Bila Kak lagi? Ros dah Kak Ros suruh.
Bila lagi Tak PJ? tergelar. Alhamdulillah. Aduh. Alhamdulillah. Adalah susah Tadi kalau tulis apa banyak. Baca moderator sikit. kita bercuti nanti tak adalah Kak Ros susah hati. Aduh. Tidak Kak Ros susah hati. Kak Ros kena jadi MC demam. Aduh. Seorang Kak lelaki Noh, Hasanah. nanti Kak Noh ajak Kak Noh. Nanti tulis macam-macam tapi tak boleh cakap. Cakap mudah lah. Suruh Ustaz baca doa. Tadi sebab Kapten Naim pun ujung tak apa nak betul bunyi dah. Dapat gila kau. Ya Allah, itu tak apa je lah. Itu baru first time, tak apa. Practice. Nanti insyaAllah. Alah, no dulu tu pun kalau first time pun macam tu juga. Kan no kan. Sekarang terror hebat. Tak payah baca skrip, hafal je kat apa dekat Noh. Tahniah. Buat Ridwan ni ha. Moderator ni Ya. ha. Masuk sini tu kan. Ha? Kau patut masuk sini. Wah, Kak N dah kena dah. Tak ada orang yang offer kan. Kita boleh ingat belajar je. Ya. Allah Akbar. InsyaAllah nanti Hari kalau tu ada tak apa ni, Kak Ros ada keluar iklan dalam kita punya grup JNI tu, agaknya orang tak tengok tu. mungkin Kita terlepas tak nak pandang cari oh. siapa itu. Kak Noh jenuh lah macam Kak Ros kalau orang kata tak ada. Tak apa, nanti buat iklan kalau dalam grup kita tu. sebab niat saya nak belajar bercakap hadapan orang ramai. Nak handle. So tak ada, kalau ada cara, kalau ada apa-apa nanti boleh share, saya boleh join insyaAllah. Saya tengok sini pun semua kan. Tengok semua video. Sini otai. Tak apa, kita simpan buat stok kan. Senang nak sharing. Boleh insyaAllah. Kak Wan boleh ajar kita, dia orang banyak ilmu. Kak Wan masuk tak Kak Ros? Wan tak masuk lah petang ni. Tak sihat kot. Dia kan buat tu tadi. Buat apa tu? Hari ni dia ada buat tu, dia punya apa tu. CT scan. Tapi CT scan tak ada apa-apa. Cuma scan je, tak ada apa-apa. Tak tahulah. Macam begitu je. Tidur kot, penat. Itulah tu duduk hospital kan seronok sedap tidur kan. Kalau Yelah, kita duduk rehat, hospital, kita sihat tau kalau kita duduk hospital. Kalau duduk rumah tu kita fikir macam-macam nak buat tu, nak buat ni, nak buat ni. Kalau duduk boleh hospital tengok. rehat. Duduk kat rumah tak boleh rehat kau nampak macam-macam. Tu lah. Lepas tu demam pun bangkit juga lagi masak kan? Betul. Kak Ros ni sakit tangan sebelah kanan ni sakit lagi tau. Tapi kena buat juga. Nak buat macam mana tak ada orang lah. Itulah. Kena buat apa? Kena angkat tangan kiri, yang tangan kanan ni tampung je lah, tampung gitu. Sebab Tak tak ada ada pukul 5 kan macam mana? Pukul 5 kan Mas Roha ke macam mana? Mas Roha on the way. And tak apalah praktis lah, tak apalah siang-siang ni praktis. Nanti bila dah okey, handle malam pula tu. Malam mencabar. Tak boleh lah banyak-banyak Kak bagi belajar sikit-sikit dulu kan. Ni bagi apa test drive siang dulu. Kalau malam tu dia mencabar. Nanti kalau macam Ustaz Badrul Amin tu lagi dia banyak dia punya ni kita tak kena. Betul. Betul kata Kak Noh tu, malam lagi mencabar. Mencabar malam ramai kan. Malam betul. pun dekat beratus. Dekat 200, 250. Tengok soalan daripada jemaah kena handle. Apa Ustaz punya ni kita kena sentiasa tengok keadaan apa yang kita nak ni. Surah tu kita kena pamerkan. Kena guna yang tu tak apa. Slide tu ada orang lain yang kita ni jaga nak cakap ni. Kadang Ustaz tanya apa, jemaah tanya apa, kita nak tackle, nak tengok keadaan tu, yang tu kita nak kena jaga. Slide dia ada orang lain. Slide ada yang in charge, yang untuk nak pamer apa. Kita tumpu kepada apa yang nak cakap. Tengok keadaan Ustaz, apa Ustaz
tanya, apa yang jemaah tanya. Jadi kita kena berinteraksi itu kena ambil bahagian lah. Cuba Kalau kita betul. tak ambil bahagian nanti ada jemaah yang hijack. Nanti jemaah hijack, dia take over, habis dia pula kontrol majlis. Betul. dah jadi Kak, dah jadi minggu lepas. Saya handle majlis malam. Ada Memang dia kena. hijack, dia kontrol habis, moderator ke Betul. mana, apa ke mana, dia dengan ustaz dia. Jadi majlis betul. tu kena jaga. Cuba Kita Ridwan cerita kena sikit. kena handle Cuba semua. Ridwan kena hijack. Cuba Tak, ada kena tanya lah. Kena tanya dengan baya-baya akak lah semua. Umur 70 tahun lah rasanya. Dia soalnya Lala bercakap berdua. Lala saya celah lah. Itu je. Bagi peluang lah pada ustaz dengan jemaah lain kan. Tapi itulah dia yang paling senior kan. Tahu tak cara nak. dia tanya. Dia tanya ustaz kan? Dia tanya. Lepas tu sambil bual macam cakap-cakap kosong. Tu yang kadang-kadang. Yang tu kita kena tengoklah. Kalau ustaz duk layan je semua nanti, habis dia pula jadi yang ni dengan ustaz. Orang lain dengar je. Betul. Kita kena, lagi satu kita kena jaga percakapan. Kalau tak terang atau kita cakap ni slow-slow, nanti disalah faham pula oleh jemaah. Itulah yang saya belajar. Kak Noh. Ya, dia moderator ni kena bagi ni je Ridwan. Kalau nampak keadaan jemaah tu ramai-ramai nak bercakap, suara kita tu bagi tinggi sikit. Bagi tinggi tu bukan mana tinggi kita nak take over. Jadi bagi jemaah tu sedar ada benda yang berlaku. Kalau tidak, semua nak bercakap. Jadi macam kata majlis nak tutup, tak boleh. Jadi kita kena tegas sikit lah.